Ahli Parlimen diwajibkan jalani pemeriksaan kesihatan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari kedua perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 diteruskan. Isu keterjaminan makanan dan stok bekalan beras negara mendapat perhatian ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat hari ini. Isu terbabit perlu diberi perhatian khusus bagi memenuhi keperluan rakyat. Ini termasuk persaingan negara jiran mendapatkan bekalan daripada pengeksport utama seperti Vietnam dan Thailand. Ini menjadi lebih parah. Kerajaan harus mengambil peluang ini untuk melakukan tindakan segera bagi mengatasi masalah yang semakin meruncingkan ini. Dalam mengatasi masalah keselamatan dan keterjaminan makanan negara, amat penting bagi kita mengukuhkan kedudukan negara untuk import beras kita dari negara pengeksport beras lain. Beliau turut mencadangkan kementerian berkaitan menggunakan pendekatan kebajikan bagi mengawal kenaikan harga melibatkan produk makanan. Dalam pada itu, Wakil Sri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody mencadangkan kerajaan memberi tumpuan kepada peningkatan penanaman padi negara. Kita masih bergantung pada negara lain untuk mendapatkan bekalan makanan seperti beras. Apa jadi dengan projek-projek jelapang padi negara? Beliau berkata projek jelapang padi Batang Lopar di Sarawak melibatkan keluasan 5,100 hektar, hanya 100.6 hektar lengkap, manakala baki kawasan itu masih dalam proses pembinaan fasiliti. Projek itu ketinggalan berbanding projek jelapang padi Kota Belud Sabah dengan keluasan projek lebih besar yang kini menyumbangkan hasil. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM perlu merangka pelan jangka pendek dan panjang bagi mengurangkan kebergantungan kepada beras dan bawang import. Kementerian itu juga digesa memberi tumpuan kepada usaha menghasilkan barangan makanan secara domestik dan memastikan bekalannya sentiasa terjamin. Ahli Parlimen Rasa Cha Kee Chin berkata sejak pandemik COVID-19 4 tahun lalu, isu keterjaminan makanan menjadi isu global yang memberi iktibar kepentingan tidak terlalu bergantung bekalan makanan daripada negara luar. Satu ketika kita menghasilkan 70% beras yang diperlukan tempatan. Hari ini 65. Maknanya 35% daripada beras yang diimport dari negara asing. Kenapa jadi macam ni? Sepatutnya trendnya adalah kita mengurangkan kebergantungan. Saya berharap kerajaan boleh meletakkan sasaran yang jelas supaya satu hari nanti, mungkin tak 5 tahun, mungkin 10 tahun, supaya 100% beras yang diperlukan di negara kita dihasilkan secara tempatan. Selain suntikan modal RM3 bilion bagi membolehkan rancangan penanaman 5 musim dalam tempoh 2 tahun bagi meningkatkan hasil padi dapat dilaksanakan, namun pendek diperlukan bagi meningkatkan stok beras mencukupi perlu dilaksana segera. Semua ahli parlimen diwajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memaklumkan keperluan itu berikutan seranan yang dibuat kepada Kementerian Kesihatan agar pemeriksaan kesihatan secara tetap perlu dibuat kepada semua ahli parlimen. Keperluan itu demi memastikan tahap kesihatan ahli parlimen berada dalam keadaan baik. Yang berhormat, saya amat prihatin dan berat terhadap tahap kesihatan yang melibatkan ahli yang berhormat di dalam dan di luar Dewan Rakyat. Malahan terdapat kes yang telah menyebabkan kepada kematian. Sehubungan itu, surat pelaksanaan pemeriksaan kesihatan kepada ahli yang berhormat telah diedarkan kepada semua ahli yang berhormat semalam. Pemeriksaan kesihatan itu boleh dilaksanakan di klinik kesihatan Parlimen Malaysia atau di klinik kesihatan atau fasiliti swasta seperti yang diperincikan dalam surat berkenaan, dan tarikh akhir bagi menjalani pemeriksaan kesihatan adalah pada 31 Oktober ini.
Tempoh setahun diperlukan bagi menyempurnakan pemisahan kuasa antara pendakwa raya dan peguam negara. Langkah itu dicadang Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng ketika membahaskan usul kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Jelasnya keperluan itu berupaya meningkatkan keyakinan rakyat kepada sistem perundangan negara. Hanya dengan langkah ini barulah kita, saya percaya, dapat meyakinkan rakyat bahawa semangat reformasi yang ada dalam kerajaan perpaduan ini masih membara-bara lagi dan bukan seperti yang dilaungkan oleh pihak tertentu. Tentu ada satu jaring kuasa yang telah ditubuhkan. Tapi sekiranya kita boleh berikan tempoh masa setahun, ini akan meyakinkan rakyat tentang niat baik oleh pihak kerajaan perpaduan. Menyentuh perkara sama, Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Amiruddin Syari turut mencadangkan agar kerajaan mewujudkan sidang video secara langsung bagi menyempurnakan proses pemisahan kuasa antara pendakwa raya dan peguam negara. Keperluan bagi memastikan integriti dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tidak dipertikai. Justru saya percaya proses jawatan kuasa reformasi institusi juga wajar diadakan secara live telecast ataupun diadakan secara pendengaran awam yang boleh didengari oleh rakyat kerana ia telah menjadi isu rakyat. Bagi merealisasikan reformasi rancangan Malaysia yang lebih kukuh, kerajaan dicadang memperkasa kerjasama dengan pihak swasta. Kolaboratif itu menjamin kesinambungan serta keyakinan komuniti pelabur yang mampu membawa peluang pekerjaan bergaji tinggi kepada rakyat. Pelaksanaan itu kelak boleh menjadi rujukan kepada pelaksana ke arah hala tuju pembangunan Malaysia. Dengan cara tersebut, tempoh 5 tahun yang kita letakkan mungkin tidak mencukupi. Sebaliknya saya berbeza sedikit dengan Bagan. Apabila Bagan meletakkan kita kena pendekkan. Kita ada rancangan fiskal dalam bentuk setahun. Tapi kalau rancangan ini boleh dilihat dalam tempoh 10 tahun, ia jauh lebih baik kerana kita boleh melihat kerangka yang lebih besar dan rencana-rencana yang lebih besar. Malah pemberkasaan peranan kerajaan, persekutuan dan negeri juga berupaya menjana aliran pendapatan baharu agar negeri-negeri tidak bergantung sepenuhnya kepada proses perolehan tanah. Dan saya berharap pihak kerajaan boleh melihat secara teliti apakah mungkin rancangan Malaysia selepas ini melakukan beberapa anjakan yang bukan hanya menumpu kepada pembangunan projek infrastruktur yang dibangunkan oleh pihak kerajaan sahaja. Sebaliknya menggabungkan dan mencantumkan dengan usaha menyeluruh yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Ahli Parlimen Keluang Wong Shu Chi pula menyarankan agar dasar peratusan kandungan tempatan dikuatkuasakan bagi reka bentuk litar bersepadu untuk industri teknologi. Tujuannya membangunkan industri elektrik dan elektronik E&E serta mempergiatkan sektor berkenaan ke arah pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, kita perlu menggalakkan universiti tempatan berkolaborasi dengan pihak industri. Ini kerana teknologi berubah setiap hari. Pelajar-pelajar kita perlu ada capaian kepada maklumat terkini dan juga ilmu pengetahuan asas yang sesuai dengan industri tersebut. Kerajaan juga katanya perlu menjadi pemangkin pembangunan industri tempatan termasuk meluaskan pasaran bagi menyokong syarikat luar yang beroperasi di Malaysia. Ahli Parlimen Parit Solong Datuk Seri Dr. Norani Ahmad mencadangkan supaya kerajaan mengiktiraf belia berbakat dalam sektor industri kreatif digital sebagai ikon madani muda. Jelas beliau, ia akan memberi cerminan orang muda profesional mampu memecah tembok viraliti perniagaan berpaksikan ilmu dan adab yang seiring, sekaligus memberikan nilai tambah kepada pembangunan negara. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana telah menyediakan dana sejumlah ringgit Malaysia 346 juta dalam tempoh RMK ke-12 untuk menarik penglibatan golongan belia dalam aktiviti kreatif yang menawarkan pendapatan yang tinggi.
Ini mengingatkan saya bagaimana kreativiti tinggi yang dimiliki boleh menyumbang pada pendapatan yang lumayan. Lebih-lebih lagi pada masa ini apabila ramai anak muda yang mendapat manfaat dari platform digital untuk menjana pendapatan. Selain itu, beliau turut menyarankan kepada kerajaan supaya meneroka pelaburan dalam bidang kecerdasan buatan AI dengan lebih agresif memandangkan minat golongan muda ketika ini yang lebih cenderung kepada bidang itu. Isu bidang pertanian turut disentuh Ahli Parlimen Bukit Bendera Syarlina Abdul Rashid. Beliau berkata perlu ada ketegasan di pihak kerajaan sekiranya mahu sektor pertanian dijadikan dasar utama negara. Bagi menjayakan visi tersebut, kerajaan perlu memastikan pendidikan pertanian dipupuk di peringkat sekolah rendah hingga ke Menara Gading. Pendidikan pertanian moden perlu selari dengan kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan dan sebagainya. Jadi melahirkan graduan pertanian berteknologi tinggi dalam masa 10 ataupun 20 tahun mampu menjadikan pertanian sebagai pendapatan baru negara kita. Sementara itu, Wakil Bagan Serai mahu kerajaan campur tangan menangani kenaikan harga input pertanian. Datuk Idris Ahmad berkata peningkatan harga baja, racun, mesin, minyak enjin jentera dan benih padi membebankan pesawah. Turut mencatat kenaikan ialah kadar upah, membajak, menuai, meracun dan menabur baja. Minyak enjin jentera sebanyak 18 liter RM190, sekarang RM220. Kenaikan sebanyak 15.7%. Benih padi, ini pelik ni. RM35 dulu. Sebanyak 20 kilo, sekarang sudah naik sebanyak RM56. Arti kenaikan sebanyak 60%. Upah buruh tabu bajar, dulu RM8 sekampit, sekarang sudah naik RM10 sekampit. Upah tuai, dulu RM105 satu tan, sekarang sudah naik sebanyak RM125 satu tan. Artinya sebanyak 19% kenaikan. Kerajaan katanya perlu melihat isu tersebut untuk memastikan keterjaminan makanan negara pada masa akan datang. Kerajaan dicadang untuk mempertimbangkan mewujudkan zon kewangan khas di Pulau Pinang yang memfokuskan wilayah utara seperti zon kewangan khas di Forest City, Johor. Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng ketika mencadangkan perkara itu berkata Pulau Pinang kini mempunyai critical mass dengan asas industri pembuatan yang matang. Ini akan memacu pembangunan dan merancangkan pertubuhan sektor perkhidmatan bukan sahaja di wilayah utara tetapi untuk seluruh negara. Pernah dilaporkan Pulau Pinang memberikan sumbangan cukai negeri kepada hasil persekutuan sebanyak RM10 bilion kebelakangan ini. Terdapat juga laporan bahawa sebanyak 436 projek bernilai RM22.17 bilion telah diluluskan bagi negeri Kelantan dan 511 projek dengan kos RM29.5 bilion telah diluluskan untuk negeri Pahang. Kita tidak membantah peruntukan yang diberikan, tapi kita harus membantu juga semua negeri. Dan kita harap Kerajaan Persekutuan boleh memberikan pertimbangan kepada pembangunan di Pulau Pinang, memandangkan negeri ini adalah penyumbang ekspor terbesar negara. Beliau turut mencadangkan kerajaan untuk menaikkan lantai upah. Saya ingin mencadangkan lantai dinaikkan untuk mencapai upah median bulanan sebanyak RM4,510 menjelang 2030 dengan menaikkan gaji minima
kepada sekurang-kurangnya RM2,000 menjelang 2030. Menaikkan siling dengan memotong cukai korporat kepada 20%. Dan untuk industri kecil dan sederhana, keuntungan bercukai pertama sebanyak RM1 juta harus dikenakan cukai 15% saja. Kerajaan turut dicadang untuk menggalakkan industri yang menggunakan konsep circular economy, iaitu bukan sahaja tidak membazirkan sumber mentah dalam pengeluaran produk tetapi juga dapat menjaga alam sekitar. Sementara itu, isu mengenai kesihatan turut disentuh Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari pada sesi perbahasan usaha Kementerian Kesihatan KKM untuk memulakan pendigitalan terhadap sistem kesihatan disambut baik semua pihak bagi memberi kemudahan kepada pesakit. Saya menyokong penuh untuk mewujudkan adanya rekod perubatan elektronik atau Electronic Medical Record EMR. Usaha ini disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi di dalam taklimat baru-baru ini. Dan saya mengambil baik apa yang ingin dilakukan ini, dan kalau kita lihat EMR ini sebenarnya memberikan kebaikan kepada tidak hanya kepada petugas kesihatan tetapi juga kepada pesakit-pesakit, kerana kalau pesakit pindah dari satu hospital ke hospital yang lain maka rekod itu masih ada. Pelaksanaan sistem kesihatan elektronik akan mengurangkan kertas kerja, meminimumkan kesilapan dan meningkatkan kebolehcapaian maklumat pesakit sekaligus menjadikan penjagaan kesihatan lebih efisien. Ahli Parlimen Kuantan Wan Razali Wan Noor juga bersetuju usaha kerajaan dalam melaksanakan integrasi kesihatan negara tersebut. Dalam KSP RMK 12 ini turut dimasukkan agenda pengintegrasian data dan pelaksanaan rekod perubatan elektronik akan diperluas ke seluruh negara bagi melancarkan perkongsian data perubatan. Saya menyokong usaha ini dalam membantu proses akses maklumat yang lebih cepat. Namun, perlunya perkara-perkara asas diselesaikan terlebih dahulu, antaranya menambah bilangan ambulan, memperbaiki tempoh masa menunggu, meningkatkan kecekapan respon kes terutamanya di bahagian kecemasan dan menambah bilangan kaki tangan hospital termasuk doktor dan jururawat. Merapatkan jurang pembangunan antara Sabah dan Semenanjung Malaysia. Isu itu antara isu yang dibawa Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sherry pada sesi perbahasan kali ini. Jelas beliau, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 merupakan peluang terbaik menangani perkara tersebut, khusus melibatkan hal infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan. Bagi merapatkan jurang pembangunan yang sangat besar antara Semenanjung dan Sabah, sekurang-kurangnya 15% jumlah peruntukan RMK 12 perlu disalurkan kepada Sabah bagi mempercepatkan pembangunan infrastruktur di negeri ini. Jumlah 15% bagi Sabah ini bermakna ia bersamaan dengan 60 bilion untuk tempoh 5 tahun atau secara purata 12 bilion untuk setiap tahun antara tahun 2021 sehingga 2025 di bawah RMK 12. Pertumbuhan ekonomi sesebuah wilayah amat bergantung kepada kecekapan sistem pengangkutan dan logistik yang sedia ada. Dalam hal itu, Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kepli meminta pihak kerajaan pusat dapat melihat kepada manfaat jangka panjang kepada wilayah Sarawak dan Sabah melalui pelaksanaan jaringan kereta api Borneo atau Trans Borneo Railways. Oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, penubuhan Trans Borneo Railway ini yang bakal menghubungkan Sarawak, Brunei, Sabah dan Indonesia merupakan visi jangka panjang dalam meningkatkan kesaling hubungan antara pusat-pusat ekonomi serta pelabuhan utama di Kepulauan Borneo yang pastinya akan memberikan manfaat kepada Malaysia.
Ahli Parlimen Kampar Chong Zimin mahu kerajaan memperhalusi beberapa senario sebelum subsidi bersasar terutama penarikan subsidi petrol dan elektrik dilaksanakan. Beliau berkata ia penting supaya isu tersebut tidak dimanipulasi pihak pembangkang bagi meraih sokongan dan undi. Sekiranya subsidi bersasar dilaksanakan, harga petrol RON 95 akan naik ke paras harga pasaran daripada RM2.05 sehingga RM3.22, iaitu naik 57%. Ini merupakan satu beban yang tinggi kepada golongan M40 dan juga SME. Golongan M40 juga tidak mendapat sebarang bantuan ataupun subsidi dari pihak kerajaan seperti B40. Ini akan menyebabkan golongan M40 mengalami middle income squeeze. Dengan penarikan subsidi petrol dan elektrik terhadap golongan M40, kehidupan mereka akan mengalami impak dan tekanan yang amat besar. Kerajaan dinasihat tidak terlepas pandang isu lepasan SPM enggan menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ahli Parlimen Tenggara Man Nazri Nasib berkata, berdasarkan data sekiranya trend itu berterusan, negara akan kehilangan 70% tenaga kerja berkemahiran yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Fenomena ini akan mengakibatkan implikasi serius terhadap perkembangan individu dan negara serta potensi berlakunya pembaziran bakat. Usaha konstruktif perlu diambil Kementerian Pendidikan untuk memastikan permasalahan berkenaan dapat ditangani. Isu malas sambung belajar, kemudian melahirkan generasi rendah pendidikan, melahirkan generasi kurang kemahiran sama sekali tidak sihat untuk sebuah rencana besar seperti yang digariskan dalam kajian separuh penggal RMK 12. Garis panduan penganjuran aktiviti hiburan konsert di IPT didakwa tidak selari dengan hala tuju Terma Pembangunan Bakat Masa Depan Negara Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12. Wakil Raup Chow Yu Hui berkata, garis panduan Kementerian Pengajian Tinggi KPT itu dilihat membeban mahasiswa dan menghadkan penganjuran aktiviti tanpa menjaskan budaya akademik. Walaupun garis panduan ini hanya untuk aktiviti hiburan, tetapi ia sebenarnya membuka floodgate kepada KPT untuk campur tangan dalam urusan mahasiswa. Tuan Speaker, adakah KPT juga akan memperkenalkan garis-garis panduan untuk aktiviti lain seperti sukan, akademik, budaya dan rekreasi? Ini bercanggah dengan komitmen KPT yang berjanji memberikan mahasiswa otonomi dalam menguruskan aktiviti oleh Persatuan Pelajar. Menurutnya, biarpun garis panduan KPT sekadar rujukan kepada IPT, mahasiswa harus diberi kebebasan membuat keputusan merasai pengalaman lain selain daripada belajar. Ini pula cadangan radikal daripada ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chian Chun. Beliau mencadangkan agar Kuala Lumpur dikembalikan kepada Selangor bagi memenuhi keperluan terkini peningkatan sosioekonomi dan pengurusan pentadbiran lebih cekap. Beliau berkata ia juga sebagai usaha mewujudkan Metropolitan Mega Kuala Lumpur yang baru selepas mengambil kira pembangunan di ibu negara itu sudah mencapai tahap tepu. Kita berhadapan dengan peralihan ataupun perancangan pengangkutan awam yang kurang holistik, isu-isu perumahan di bandar yang makin mencabar dan juga kurangnya perancangan bandar dalam bentuk yang lebih holistik. Saya ingin mencadangkan satu Metropolitan Kuala Lumpur diwujudkan dengan pengembalian Kuala Lumpur kepada Selangor. Saya yakin langkah ini dapat memudah cara pembangunan yang sedia ada. Kita boleh merancang pengangkutan awam kita dengan lebih holistik dan kita dapat membentuk Metropolitan Kuala Lumpur yang mampu bersaing dengan Ho Chi Minh, dengan Singapura, Jakarta dan Bangkok. Langkah itu juga mampu memudah cara pembangunan sedia ada selain membolehkan warga Kuala Lumpur menikmati 42 inisiatif iltizam rakyat acuan Kerajaan Selangor. Chian Chun berkata gandingan Kuala Lumpur dan Selangor juga membolehkan Lembah Kelang menjadi antara hub penting di rantau ini.
Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak menjunjung kasih atas perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemesri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menjelajah dua negeri itu melalui Kembara Kenali Borneo yang melabuhkan tirainya hari ini. Kesediaan Seri Paduka berdua mencemar duli bertemu rakyat sepanjang program itu amat bermakna kepada penduduk di negeri itu. Ahli Parlimen berharap agar Kementerian Kerja Raya mengambil maklum terhadap rintihan rakyat Sabah berkenaan keadaan jalan raya di negeri itu susulan lawatan Seri Paduka berdua. Kembara Kenali Borneo berakhir di Teluk Melano di selatan Sarawak selepas memulakan penjelajahan di Tawau, Sabah pada 3 September lepas. Penjelajahan selama 11 hari itu melibatkan perjalanan sejauh 2,154 km menelusuri lebuh raya Pen Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak dan Brunei. Jawatan Kuasa Pilihan Khas Perdagangan Dalam Negeri, Keusahawanan, Kos Sara Hidup dan Pertanian Parlimen mengesyorkan peruntukan program jualan rahmah ditingkatkan bagi tahun 2024. Syor itu dibuat bagi membantu lebih ramai rakyat dalam meringankan beban kos sara hidup. Selain itu, jawatan kuasa itu juga menyambut baik inisiatif kad insentif menu rahmah kepada peniaga menu rahmah yang dapat membeli bahan mentah dengan harga yang lebih murah. Langkah itu dipercayai boleh menggalakkan lebih ramai peniaga terlibat dalam menyediakan menu rahmah. Jawatan kuasa itu juga mengesyorkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melibatkan lebih ramai peniaga tempatan dalam program jualan rahmah supaya lebih ramai peniaga kecil mendapat peluang perniagaan. Berita Parlimen berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.